Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Tahniah kepada Ketua Polis Negara. Langkah pertama dalam saman fitnah kepada Papa Gomo. Siapa yang tidak kenal dengan Papa Gomo, si kaki penghasut, penfitnah nombor 1 negara. Dan kenapa saya ucapkan tahniah sahabat semua? Ini karena keputusan terkini dari Mahkamah, Ketua Polis Negara dapat perintah injaksi kepada Papa Gomo ini. Jadi apakah perintah injaksi itu sahabat semua? Ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. KPN berjaya dapat perintah injaksi Papa Gomo di arah padam video fitnah. Jadi itu antara kenyataan ataupun perkembangan terkini saman Ketua Polis terhadap Papa Gomo. Jadi sekali lagi, Tan Sri Nazarudin Husain berjaya untuk mendapatkan perintah injaksi untuk menghalang bloko kontroversi kaki penfitnah Papa Gomo daripada terus menfitnahnya. Ya, berhubung kenyataan Papa Gomo atau nama sebenarnya Wan Muhammad Azri Wanderis yang melabel Ketua Polis Negara sebagai pelacur banduan terhormat dan penjilat Perdana Menteri. Susulan itu, Mahkamah Tinggi mengeluarkan perintah injaksi ex parte satu pihak yang melarang dan menghalang Papa Gomo daripada penerbitan atau menyiarkan kenyataan fitnah di semua platform media sosial yang ditujukan kepada Nazarudin hingga perbicaraan kes saman itu diputuskan. Jadi, apa akan berlaku sahabat semua ya dalam progres ataupun proses perbicaraan ini berlaku? Sekiranya Papa Gomo ini mengulang atau memposting ataupun membuat kenyataan berkaitan dengan fitnah yang dibuatnya ini, maka beliau dianggap menghina mahkamah. Apabila menghina mahkamah, dia boleh dijatuh hukum, ya, penjara ataupun denda. Jadi mahkamah mendapati bahwa plaintiff, yaitu Ketua Polis Negara Nazarudin, telah menunjukkan bahwa wujudnya isu-isu yang serius yang perlu dibicarakan. Perkataan dan ayat-ayat yang digunakan oleh Papa Gomo jelas merujuk kepada plaintiff dan berunsur fitnah. Injaksi terhadap defender wajar dikeluarkan oleh mahkamah dengan segera untuk melarang dan menghalang defendant sebagaimana permohonan plaintiff, kata Pesuruhjaya Kehakiman Gan Ten Chong. Ten Chong juga turut melarang dan melarang ya Papa Gomo daripada menerbitkan semula kenyataan video dan status serta komen atau sebarang bentuk rujukan kepada plaintiff. Tertuduh juga dikehendaki untuk menarik balik, menurunkan dan memadamkan penerbitan siaran video di YouTube, TikTok, Facebook, Telegram dan X miliknya bertarikh 14, 15, 20 dan 22 Disember lalu yang mengandungi kenyataan berunsur fitnah terhadap Ketua Polis Negara. Mahkamah menetapkan 10 Januari ini bagi permohonan pendengaran injaksi secara dua belah pihak, dan itu antara ya perkembangan yang menarik ya untuk saya sampaikan bersama dengan Anda ya, terutamanya kes fitnah yang dibuat oleh Papa Gomo ini terhadap Ketua Polis Negara, satu yang amat serius sahabat semua. Dan saman telah pun dibuat ya oleh Ketua Polis Negara. Jumlahnya berapa? Jumlah saman fitnah ini sebanyak 3 juta ringgit terhadap Papa Gomo. Kalau menang, kalau kalah, kalau Ketua Polis Negara menang dan Papa Gomo ini kalah, tidak tahu lagi lah di mana beliau mencari wang untuk membayar saman fitnah ini. Mungkin Tin Milo lah daripada Walaun Tin ya. Jadi sebelum saya akhiri, ya, menarik juga untuk saya kongsikan semula ya, seperti mana yang kita tahu Najib ya akan permohonan Najib untuk didengar berkaitan dengan addendum, tahanan rumah, pengampunan dan sebagainya akan dibaca atau dibicarakan pada bulan depan ya, kalau saya tidak salah 6 hari bulan Januari. Dan kita tahu pas pula yang seperti mana yang kita tahu mereka ni akan menunggang apa saja isu demi untuk kepentingan politik semata-mata. Walaupun ketika ini kita tahu pemimpin-pemimpin PAS pernah memijak gambar Najib dan pernah mengatakan ya Najib ini kleptokrat, Najib ini perasua dan sebagainya. Tetapi hari ini mereka pula
mau untuk adakan perhimpunan untuk Najib Razak. Aduh, ini kalilah. Sehingga kan sahabat semua, pemimpin-pemimpin daripada Bersatu kecewa dengan tindakan PAS ini. Bukan saja mengecam, bukan saja kecewa, mereka kritik, mereka kecam PAS yang mana mereka, pemimpin mereka sendiri menyatakan untuk mengadakan perhimpunan untuk Najib Razak. Ada yang mengatakan di media sosial, rakyat Malaysia berkata, kenapa mereka menolak Zaid Hamidi ya dengan tuduhan rasuah 47 kes, dan kes itu tidak terbukti bersalah, tidak bukti yang kukuh sehingga Zaid Hamidi dibebaskan dan sebagainya. Tetapi mereka mengatakan Najib ini sudah pun didapati bersalah ya dengan rasuah, SRC dan sebagainya. Tapi kenapa mereka tidak boleh menerima orang yang tidak didapati bersalah, tetapi yang sudah dipenjarakan karena didapati bersalah, mereka pula perjuangkan. Apa prinsip perjuangan PAS ini sebenarnya, sahabat-sahabat semua? Itu yang menjadi tanda tanya ya kepada setiap rakyat Malaysia. Jadi sekali lagi ya, kalau kita lihat kenyataan ini sebenarnya tadi, Bersatu ya dikatakan kecewa ya dengan tindakan daripada parti PAS ini, yang dilihat sengaja melakukan sebegitu rupa. Untuk apa? Kerana ada yang mengatakan PAS begitu semakin terdesak ya untuk menunggang isu Najib ini. Untuk apa? Tujuannya hanya satu ya, melalui pandangan dan komen atau pandangan saya, pendapat saya, mereka lakukan semua ini untuk ya menarik undi sokongan ya ahli-ahli UMNO, akar umbi UMNO. Kononnya mereka lah pejuang, mereka lah yang terpaling Najib dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Ya, komen daripada Bersatu pula, ya, PAS sanggup mengorbankan prinsip mereka demi untuk tujuan politik, demi untuk kepentingan parti dan sebagainya. Betapa terdesaknya PAS ini, sahabat-sahabat semua. Jadi benarlah mungkin apa yang pernah dikatakan oleh Muhyiddin Yassin bahwa PAS ini adalah parti ajaran sesat, bukan parti Islam se-Malaysia, kata Muhyiddin Yassin. Ini bukan saya katakan ya, tapi Muhyiddin itu sendiri yang menyatakannya. Video ini tular di mana-mana di sosial media, boleh cari. Muhyiddin menyatakan PAS parti ajaran sesat, dan sesiapa yang mau yang bersama dengan PAS akan disesatkan. Tapi kita agak heran juga ya, sekarang ini individu yang pernah berkata seperti itu bersama dengan PAS, adakah Muhyiddin ini sudah disesatkan? Satu persoalan yang menarik. Mahathir juga berkata PAS ini adalah parti kafir ya. Sekarang ini dia bersama dengan PAS, adakah dia juga kafir? Itu yang menarik untuk kita fikirkan bersama, sahabat semua. Jadi itu antara perkembangan yang menarik. Yang pertama tadi, tahniah kepada Ketua Polis Negara kerana langkah pertama saman fitnah 3 juta kepada Papa Gomo ini. Mahkamah mengarahkan Papa Gomo untuk tidak menerbitkan, mempost ya apa-apa video yang berkait dengan fitnah berkenaan, ataupun boleh dipanggil sebagai perintah injaksi. Jadi apa akan berlaku sekiranya Papa Gomo ini ingkar? Dia dianggap menghina mahkamah. Seorang yang menghina mahkamah boleh dikenakan tindakan undang-undang seperti penjara, denda ataupun kedua-duanya sekali. Jadi apa pandangan anda, sahabat semua? Sekiranya anda mau berikan sebarang komen pandangan, ya anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan kapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.